Shalom saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang 31 sampai ayat yang ke-32. 弟兄姐妹，主内平安。这时候，请我们翻看我们的圣经《罗马书》第8章31节到32节。 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 罗马书第8章31、32节，即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Bagian selanjutnya kita menuju ke ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39, masih di dalam Roma pasal yang ke-8. 接下来我们再读罗马书第8章的第37到39节。 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里的。 Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan untuk memahami ayat-ayat ini. 弟兄姐妹，请我们同心祷告，让神带领我们明白神的真理。 Ya Tuhan, seperti firman yang terbuka di hadapan kami, demikianlah hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. 主啊，犹如你的话已经敞开在我们的前面，当我们的心也敞开在你前面。 Kami mohon bukalah pikiran kami ya Tuhan, sentuhlah hati kami, dan ubahkanlah hidup kami. 求主打开我们的心，触摸我们的心，也改变我们的生命。 Berbicaralah kepada kami ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. 求主你对我们每个人说话，我们已经预备好我们的心来领受、聆听你的话。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们是感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah lebih dari pemenang. 弟兄姐妹，我们今天早上的这个主题就是超越胜者。 Kata-kata ini kemudian membuat saya teringat kepada sebuah kisah ketika saya sekolah di Sekolah Teologi Bandung tahun 2006. 这一句话呢，让我想起当我在这个万隆神学院造就的时候，在2006年。 Waktu itu kami bersama beberapa sekolah teologi yang ada di Jawa Barat mengikuti perlombaan antar STT. 那个时候呢，我以我这个神学院的这个神学生，我们参加就是其他这个神学院所举行的一个比赛。 Salah satunya adalah perlombaan cabang berlari, yaitu menelusuri jalur trekking yang ada di kota Lembang di Bandung. 其中一项的比赛就是我们必须走过这个在这个 Lembang 的这个追踪的这个道路。 Nah, wakil dari STT Bandung yang kita utus mewakili kita semua adalah seorang teman yang berasal dari Papua. 我们神学院所差派的这个神学生就是一个从巴布亚来的这个同学。 Karena asumsi kita dialah yang paling kuat dan paling cepat untuk berlari. 因为我们认为呢，应该他是最好的这个人选，他会跑得很快。 Dan benar saja ketika perlombaan itu dimulai, dia lari melesat begitu cepat dan meninggalkan peserta-peserta yang lainnya. 所以当这个比赛开始的时候，他就跑得很快，他就超越了其他的这个参赛者。 Saking cepatnya Bapak Ibu Saudara, sampai udah berlari begitu lama, sampai di satu titik
jalanan itu terpecah antara ke kiri dan ke kanan. 他跑得很快，他跑了一段的这个路程之后，到一条路的时候，他就是看到有个分叉的路， Tidak ada tanda di situ, tidak ada panitia di situ. 那边没有一些的路标或者没有一些的筹尾， Maka dia putuskan untuk berlari ke jalur yang kiri. 所以他就决定往左边走， Dia lari dan dia lari. 他就往这个左边的方向跑，他一直不断的在那边跑。 Sampai di satu titik dia sadar kayaknya dia salah jalan. 可是走到了一段时间呢，一段呢，他就发现好像应该他是走错了， Segera dia balik lagi menuju ke titik tadi cabang itu. 他就马上回转到刚才开始走的那条路。 Dia melihat ada 2 pelari belok ke kanan, saudara. 他看到了有其他的这个参赛者呢，他们往右走， Wah, dia kesel. Dia pikir, wah udah kalah deh. 所以他非常恼怒，他说我一定输了。 Ternyata beloknya ke kanan. 原来我应该是往右边的方向， Tetapi karena dia semangat, dia kejar itu 2 orang itu. 因为他非常的非常有非常的热心，所以他就去往右边跑去追那2个人。 Tetapi di dalam hatinya dia sudah merasa kayaknya udah kalah ini. Dari tadi orang sudah berlari ke arah sini. 可是他在心里想，我应该是输定了，因为他们从刚才就已经开始往那个方向跑了。 Akhirnya dia berusaha berlari mengejar dan akhirnya 1 berhasil dilewatkan, hanya sisa 1 yang ada di depannya itu. 后来呢，他就一直跑了，他就超越了一个参赛者，还有另外一个人在后面。 Ketika melewati garis finish, 当他跑到这个终点的时候， ternyata yang di depan dia itu juara 1-nya dan dia itu juara 2. 他跑到这个终点线的时候，在前面有一个第1名的，然后他是第2名。 Dia kesal sekali luar biasa, dia protes kepada panitia, kenapa nggak ada tanda tadi di cabang yang tadi itu. 他非常恼怒，他非常生气，他就向这个筹委就是抗议说，为什么你们没有很清楚的这些路标， Yang menyebabkan dia kalah. 让他失败了。 Dia merasa harusnya dia jauh lebih cepat dari peserta yang lain. 因为他认为其实他可以比别人的参赛者跑得更快。 Tapi kami teman-temannya begitu dengar dia cerita dan dia kesal, kami malah tersenyum. 可是我们这些同学，我们知道他就是得胜了，他非常的生气。可是我们非常的为他而高兴，我们就微笑。 Kami tepuk-tepuk bahunya, kita bilang, bro, kamu bukan sekedar menang, kamu itu udah lebih dari pemenang. 我们就拍他的胸膀说：“弟兄啊，你是已经超越得胜者了。” Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang tadi kita baca sering sekali kita dengar atau dipakai dalam pengertian yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan maksud dan kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. 弟兄姐妹，我们刚才读的那一段经文呢，我们常常知道有一些人呢，就是以错误的这个观点、错误的这个解释来讲这一段经文。 Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? 如果神若帮助我们，谁能抵挡我们？ Kita ini lebih daripada pemenang. 我们是已经得胜有余的。 Banyak orang Kristen, saudara, memakai kata-kata ini untuk membuai diri mereka, untuk memaksakan pikiran mereka sendiri yang menyebabkan iman mereka tidak bertumbuh. 弟兄姐妹，很多的基督徒用这一段的经文来强迫自己，让他们的信心不能成长。 Di dalam sebuah konflik atau ketidakpahaman, seringkali ayat ini dipakai untuk mengklaim kebenaran Tuhan di pihak kita. Kita tidak perlu takut, kita harus lawan terus. 当发生一些的这个争端的时候，发生一些的问题或者一些的攻击的时候，他们就用这一段的经文来声称说：“神是帮助我的，我们是得胜者。” Kita lebih dari pemenang, hidup kita pasti lancar, sukses. Kita tidak akan kena sakit penyakit, kita tidak akan kena virus corona dan lain sebagainya. 我们是超越得胜者，所以我们不会遭遇到一些的困难，我们不会被这个病毒所感染，或者我们不会面对其他种种的一些的问题。 Saudara, klaim-klaim iman seperti ini sebetulnya bukan membuat iman semakin besar, tetapi sesungguhnya malah mengerdilkan, mengecilkan iman.
orang-orang yang punya pengertian seperti itu. 弟兄姐妹，如果我们有这样的想法，我们对这些的经文有这样的理解的话，我们宣称我们是得胜的，其实这样子反而使我们的信心变成更微小。 Maka Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 dia berkata, orang-orang seperti itu hanyalah seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 因此，使徒保罗在哥林多前书第13章说，有这样子的信心的人，就好像鸣的锣响的拔那样。 Sebentar saja terdengar kencang, lalu setelah itu hening dan tidak ada gunanya. 就是一瞬间有响，可是之后就安静无声。 Saudara, karena anak-anak Tuhan tidak bisa dan tidak mungkin untuk lari dari kenyataan hidup dunia yang sudah tercemar oleh karena dosa. 弟兄姐妹，我们知道神的儿女没办法脱离这个充满罪恶的这个世界的种种问题。 Kita anak-anak Tuhan, kita juga bisa menghadapi berbagai persoalan hidup kita. 我们神的儿女也是要面对我们生活上种种的问题。 Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa terkena sakit penyakit. 我们身为神的儿女，我们也会患上病。 Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak selalu lancar. 我们身为神的儿女，我们的生活也不是永远的顺利。 Belum tentu semua yang kita pikirkan adalah sama dengan apa yang Tuhan pikirkan, saudara. 我们所想的也不一定符合上帝的旨意。 Jadi sekarang pertanyaannya adalah, dalam pengertian apa kita bisa memahami kata-kata lebih dari pemenang ini? 所以呢，我们要如何来理解、来了解这一段我们是得胜有余的人？ Saudara, maka seharusnya kita kembali kepada situasi maksud pertama kali kata-kata itu dituliskan. 弟兄姐妹，我们要回想当初这些经节被记载、被写的时候， Kita harus kembali melihat jemaat mula-mula yang tinggal di kota Roma. 我们要看当时住在罗马城的基督徒初期的这个信徒。 Kota Roma adalah ibu kota daripada sebuah pemerintahan terbesar di dunia pada saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi. 当时呢是这个罗马城是罗马帝国的一个很大的一个城市一个国。 Jemaat mula-mula orang-orang Kristen yang mula-mula ada di sana, mereka tidak bisa berjemaah secara berkumpul secara besar. Mereka hidup dalam komunitas kelompok-kelompok yang kecil, saudara. 当时在罗马的初期教会的信徒，他们没办法在一个很大群的一个群众在那边聚会，他们只是有一些的小组的聚会。 Karena mereka kerap dianggap sebagai pemberontak dan mereka selalu ditangkap dan dianiaya oleh pemerintah. 因为他们被称为一些的这个背叛者，他们是被这个罗马这个帝国所捉拿的。 Tetapi di antara orang Yahudi, mereka juga dikucilkan. 在犹太人的当中，他们也被排斥。 Kebanyakan jemaat yang tinggal di Roma itu bukan keturunan Yahudi atau orang-orang non-Yahudi. 因为大部分住在这个罗马城市的人不是犹太人， Mereka bukan orang-orang yang disunat. 他们不是行隔离的人。 Bagi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengatakan pada saat itu, kalau mau jadi orang Kristen sungguh-sungguh pengikut Kristus, kalian harus disunat. 因为当时的犹太人就是对他们说，如果你们要成为真正的这个跟随基督的人，你们要行割礼。 Jadi jemaat yang tinggal di kota Roma ini tidak mudah, Bapak Ibu. Dengan pemerintah mereka menghadapi penganiayaan. Dengan saudara seiman mereka dikucilkan, Bapak Ibu. 所以呢，当时的这群基督徒，他们生活在这个罗马城并不容易，他们被其他的这个弟兄姐妹所排斥。 Mereka tidak bisa hidup dengan layak. Mereka mana bisa bekerja seperti orang normal. 他们不能像正常的一般的人生活。 Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, mereka merasa sebagai orang-orang yang sudah kalah di dalam hidup ini. 弟兄姐妹，在如此这般的这个情况当中，他们觉得他们是已经就是失败的人。 Nah, dalam situasi seperti itulah Paulus menuliskan surat Roma ini kepada mereka. 就是在如此这样的情况之下呢，保罗写了这封书信。 Paulus menekankan di pasal yang ke-8 bahwa masalah terbesar manusia bukan penganiayaan, bukan penindasan, bukan kelaparan, bukan kemiskinan, ketelanjangan atau pedang. 所以呢，保罗说，这个人类所面对的最大的问题，并不是患难，并不是痛苦，并不是逼迫，并不是赤身肉体，并不是危险或者饥饿。 Tetapi masalah terbesar manusia adalah manusia jatuh ke dalam dosa.
人类最大的问题就是人类堕落在罪恶当中。 Dosalah yang mengakibatkan manusia mengalami kekalahan dan kehilangan yang besar. 这个罪恶使这个人就是失败了，就是受了很大的这个失败。 Dosa telah memutus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dosa menyebabkan manusia kehilangan Tuhan. 因为罪恶使人与上帝隔绝，就是人就是失去了神。 Dosa menyebabkan manusia tidak bisa lagi mengasihi sesamanya. Manusia tidak bisa lagi mengampuni. 就使人类与人类之间没办法饶恕。 Dosa menyebabkan manusia kehilangan relasinya dengan sesama. 这个罪恶使人类与别人失去了一个联系。 Karena dosa manusia kalah dalam berbagai-bagai keinginan, hawa nafsu duniawi, dan pencobaan dari si iblis. 因为人类的这个罪恶使人类就是受了这个魔鬼的试探，就是在他生活当中有一些许多的这个私欲。 Dan pada akhirnya dosa menyebabkan kekalahan dan kehilangan terbesar manusia, yaitu adalah nyawanya. 最后一个重点就是因为罪恶，人类就丧失了他们的生命。 Itu sebabnya sehebat-hebat apapun juga manusia, sekaya-kayanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia daripada kematian. 虽然人类有如此的这个强盛，如此的富裕，如此的这个浩大，可是他这个人的这个生命没办法胜过这个死亡。 Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, bukan? Untuk apa? Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia, tetapi engkau kehilangan nyawamu? 所以耶稣说，如果你赚到了全世界，可是你丧失你的生命，有何意义？ Saudara, inilah pesan utama yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. 这就是使徒保罗对这个罗马教会的信徒所说的重点。 Kekalahan utama manusia bukan segala persoalan hidup. 就是人类的失败呢，并不是他问题的这个生命的问题的最要点。 Kekalahan utama manusia adalah keterpisahan dengan Allah dan manusia mengalami kematian. 人类的失败就是与上帝这个隔绝，然后这个人类遭受这个死亡。 Nah, dalam konteks seperti inilah firman Tuhan diberitakan kepada jemaat di Roma maupun juga kepada kita hari ini. 所以呢，在这样的情况下呢，这个罗马的这个书信呢，如此的告诉当时的信徒，也这样的告诉我们。 Kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. 我们是已经得胜有余的人。 Artinya adalah yang pertama, kemenangan kita telah dikerjakan oleh Allah sendiri. 也就是说，我们的得胜是上帝本身所行的。 Saudara, di firman Tuhan yang tadi kita baca, ayat yang ke-31, ayat yang ke-32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 罗马书第8章第31、32节，我们刚才读的，这样告诉我们：即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah utama manusia, yaitu dosa, dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk kita. Maka siapa yang bisa menghalangi karya penggenapan keselamatan Allah ini? 因为上帝主动了，就是来解决我们的问题，差派他的儿子到这个世界来解决我们的问题。所以呢，有谁能够使我们就是与上帝的爱隔绝？ Ayat yang ke-37 sampai 39 bahkan dikatakan, sebab aku yakin, ayat yang 39, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan seterusnya dikatakan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
罗马书第8章38、39节，因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的爱造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。 Siapa yang bisa menggagalkan rencana keselamatan Allah dan penggenapannya bagi kita? 谁能使这个上帝对我们这个拯救的这个工程失败呢？ Siapa yang bisa menghalangi kasih Allah bagi kita? 谁能就是抵挡了这个上帝对我们的爱？ Tidak ada. 没有任何事， Karena kita lebih dari pemenang, karena Allah lah yang mengerjakan karya keselamatan itu. Allah lah yang memberikan kepada kita kemenangan itu. 因为我们已经得胜有余了。我们知道是上帝行出对人类的这个拯救。 Tuhan Yesus mengalami penindasan, penganiayaan, ketelanjangan, bahaya dan pedang. 我们知道主耶稣他面临了患难，面临痛苦，面临这个赤身肉体，面临这个饥饿。 面临这个刀剑， Apakah itu semua bisa menggagalkan kasih-Nya kepada kita, Bapak Ibu Saudara? 这一些他所遭遇的，是不是能够失去了他对我们人类的爱呢？ Tidak bisa. 是不能够的。 Dia berikan seluruh hidupnya karena kasih-Nya kepada kita yang besar. Dia mengalami itu semua untuk menyelamatkan kita. 因为他对我们的爱，所以呢。 他就是为了拯救我们，因为他对我们的爱，所以他就行出了这一些的牺牲。 Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Dikatakan karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. 哥林多前书15章25到26节，因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下，静默了所毁灭的仇敌，就是死。 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-57 berkata, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 哥林多前书第15章55到57节，死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们接着我们的主耶稣基督得胜。 Saudara, kita lebih dari pemenang, oleh karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu kepada kita. 所以弟兄姐妹，我们是已经得胜有余的，是主让我们能够得胜。 Karena Ia adalah Allah, maka tidak ada apapun juga yang bisa mengalahkan Allah, termasuk kematian. 因为他是我们的神，所以没有任何的事情能够让他就是脱离一切的这个事情，包括死亡。 Tidak pernah ada lawan yang seimbang bagi Allah kita. 因为就是除了我们的神的话，没有其他的。 Saudara sekalian kasih Tuhan, itulah sebabnya kita harus menyambut kemenangan ini, karya keselamatan Allah dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. 所以呢，弟兄姐妹，我们就是要回应这个主对我们的这个牺牲、这个拯救的这个救恩，就是在主耶稣里面。 Kita percaya di dalam Dia ada pengampunan dosa. 因为我们相信在主里面有这个赦免这个饶恕， Di dalam Dia ada keselamatan hidup yang kekal. 在主里面有这个永生的生命， Di dalam Dia ada perubahan hidup. 因为在主里面有这个生命的改变。 Saudara, lebih dari pemenang, yang kedua artinya adalah kemenangan itu bernilai kekal adanya. 弟兄姐妹，第二点就是我们得胜有余，就是我们这个是属于我们的这个得胜呢，是属于永恒的，是有永恒的价值的。 Saudara, di dalam dunia ini tidak ada satupun kemenangan yang sifatnya abadi. 弟兄姐妹，在这个世界上没有任何的胜利是永远的。
kerajaan demi kerajaan bangkit dengan kemuliaan, kebesaran, dan kemegahannya. 每一个的这个王国，他们都充满他们的这个权势，充满他们的这个辉煌，充满他们的这个荣耀。 Tetapi sejarah membuktikan Bapak Ibu Saudara, pada gilirannya kerajaan-kerajaan itu pada akhirnya runtuh secara tragis dan menyedihkan. 可是这个历史告诉我们，这些王国他们都会到最后都是会失败的，他们都会这个堕落的。 Orang bisa menang dalam perlombaan, pertandingan, atau pertempuran, orang bisa hebat dan berkuasa. 一个人可以在一个战场或者在一个比赛当中可以得胜，得到胜利。 Tetapi itu semuanya sementara, saudara. 可是这一切都是暂时的， Suatu saat kemenangan itu akan direbut oleh orang lain juga. 因为总有一天的这个胜利呢，都会被别人所夺去的。 Maka ada pepatah berkata, mempertahankan kemenangan itu jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. 所以有言语说，我们保持这个胜利呢，比我们这个获得胜利更难。 Suatu ketika John Wesley berkunjung kepada seorang yang kaya luar biasa di Inggris. 有一次呢，这个约翰卫斯理在英国，他去探望一个非常富裕的人。 Rumahnya itu besar sekali seperti puri, seperti istana, Bapak Ibu Saudara. 那个人的房子非常的大，就好像一个王宫一样。 Orang itu mengajak John Wesley untuk naik ke balkon yang paling atas dan berkata, 这个人就是请约翰卫斯理上到了他房子的这个一个阳台，然后对卫斯理说： sejauh Anda bisa melihat dari ujung sebelah timur sampai ujung sebelah kanan, itu semua tanah milik saya. 他说：“你的眼睛一望这个从最东边到最西边呢，这一切呢都是我的土地。” Maka John Wesley merespon orang kaya ini dengan berkata, 约翰卫斯理回应这个人这样说： jika saya kembali lagi ke tempat ini 100 tahun yang akan datang, 他说，如果我100年之后回到这个地方来， apakah semuanya ini masih milik Anda? 这一切是否还是属于你的？ Atau dengan kata lain, John Wesley ingin berkata, betul Anda hebat, Anda kaya raya, Anda luar biasa, tapi pertanyaannya adalah, untuk berapa lama? 换句话说，约翰卫斯理要说是没错，你是很棒，你是非常的富裕，可是你所拥有的一切能够保持多久呢？ Saudara, tidak ada kemenangan apapun di dalam dunia ini yang bersifat kekal adanya. 弟兄姐妹，在这个世界上的任何的得胜胜利都不是永远性的，都是暂时短暂的。 Kerajaan Roma adalah penguasa dunia pada saat itu. 当时呢，这个罗马帝国它是统治者， Tapi di manakah kuasa dan kejayaan Romawi pada hari ini? 可是如今这个当时罗马帝国的这个辉煌时代，现在在哪儿呢？ Hari ini kita melihat Rusia bisa begitu menekan Ukraina. 我们看到这个时候呢，俄罗斯压制这个乌克兰。 Tetapi saudara tahukah, 1500 tahun yang lalu, Kiev itulah yang menguasai Rusia atau Rus pada saat itu. 可我们是不是知道几百年前就是那个国家统治了这个俄罗斯？ Semuanya tidak ada yang bersifat abadi, saudara. 一切都是没有永恒的，都不是永恒的。 Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemenangan yang diberikan bagi kita atas maut, kerajaannya itu adalah kekal untuk selama-lamanya. 我们知道神所赐给我们的一切都是永远的，都是永恒价值的。 Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai 29 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 约翰福音10章28到29节，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。 Saudara, 2 Petrus ayat yang pertama 10 sampai 11 berkata,
Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 彼得后书第1章第10节、第11节告诉我们，所以弟兄们应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。 Firman Tuhan mendorong jemaat untuk menjalani panggilan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. 神的话语告诉我们，让我们能够真心的来回应神对我们的这个恩召。 Karena kesetiaan kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang masih kita alami ini, itu kita tidak akan merasa kecewa, karena kemenangan nanti yang akan kita terima akan bernilai kekal adanya. 如果我们衷心的来面对我们的问题的话，因为虽然我们在遭受一些的困境，可是我们如果坚持下去的话，我们到最后会得到这个得胜的这个生命。 Disinilah kita memahami bahwa kita lebih daripada pemenang, karena kemenangan yang kita miliki ini adalah kemenangan yang bersifat kekal adanya. 我们是已经得胜有余的，因为我们所拥有的这个胜利呢，是有永远的价值，是永恒的。 Yang ketiga, yang terakhir, 第3点，最后一点， bagaimana kita memahami kata-kata lebih daripada pemenang ini? 我们如何来明白这句得胜有余这个意思？ Yaitu ini adalah kemenangan yang membawa kemuliaan. 这个得胜呢，是带来荣耀的。 Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Dan jika kita adalah anak Allah, saya ulangi, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 罗马书第8章17、18节，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。 Saudara, di dalam Kristus, Paulus melihat bahwa penderitaan itu bukan tanda kekalahan, melainkan tanda kemuliaan. 弟兄姐妹，我们看到保罗告诉我们，在基督里面，我们的这个失败呢，不是我们的这个我们所遭遇的不是失败，而是一个荣耀的一个迹象。 Tetapi saudara jangan salah paham sampai di sini. 可是我们不要对这句话有误解。 Dalam bagian lain, Paulus juga mengatakan kita menderita karena kesalahan dan dosa kita sendiri. 在别处呢，保罗也提到，我们受苦是因为我们自己所犯的罪。 Tetapi kalau kita menderita karena kita menjaga hidup kita baik, benar di hadapan Tuhan, kita setia kepada iman kita kepada Tuhan, maka penderitaan itu adalah tanda kemuliaan. 如果我们在这个世界上我们痛苦，因为我们对神的这个信实，这个忠心的话，这也就是到最后上帝会赐给我们一个荣耀的这个迹象。 Karena penderitaan semacam itu merupakan sebuah ujian. Sudah seberapa jauh dan dalam kita dapat bertahan dan tetap mengasihi Tuhan kita. 因为这些我们所受的这个苦难呢，是上帝给我们的所收到的一些的考验或者试验，让我们的生命能够成为得胜的生命。 Semakin berat ujian yang kita alami dan kita berhasil bertahan di dalamnya, maka akan ada kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita.
如果我们遭遇到这个痛苦的时候，我们能够坚持下去的话，我们知道到最后我们会得到上帝所赐给我们的荣 Di 耀。 dalam dunia ini, di dalam setiap pertempuran tidak pernah ada kemuliaan yang sejati. 在这个世界上，每一个这个战争并没有一个永远的这个荣耀。 Yang menang bisa saja merasa kuat dan hebat dan berjaya, tetapi yang kalah akan selalu menuntut pembalasan. 得胜者呢，他会觉得他非常的伟傲，非常的这个荣耀。 Dan ini akan 可是 terus 失败的人呢，他会做这个报复的动作。 dan ini akan terus-menerus menjadi sebuah siklus permusuhan, pembalasan yang tidak akan pernah berakhir. 所以呢，这个会成为一个永远不断的一个循环。 Dan pada akhirnya semuanya kalah. 到重点呢，每一个人都是失败者。 Tuhan Yesus mengalahkan maut dengan kasih-Nya. 主耶稣以他的爱胜过死亡。 Disitulah dia secara efektif bukan hanya mengalahkan maut, tetapi menghentikan kuasa maut dan segala permusuhan. 主耶稣不是胜过死亡，可是他是终止了一些这个恶者的这个权势。 Itulah sebabnya ia disebut Raja Damai. Oleh karena kasih pengampunannya, peperangan itu sudah berhenti dan tidak akan ada lagi permusuhan. 因此呢，主耶稣被称为这个和平之君，因为在主耶稣里面，他把一些的征战，把一些的这个仇恨，把这些都把它终止。 Disitulah terdapat kemuliaan yang sebenarnya, yang sejati, Bapak Ibu. 这也就是所谓的永远或者真正的荣耀。 Mana lebih mulia, orang yang bisa berhasil mengalahkan orang lain, atau orang yang bisa mengampuni orang lain? 哪一个是比较荣耀的？一个能够得胜别人的，胜过别人的，或者能够饶恕别人的呢？ Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 马太福音第5章43到44节，主耶稣说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你的祷告。” Bisa mengalahkan orang lain, kita sebut dia adalah seorang pemenang. 如果我们能够胜过别人，我们可以说他是一个胜者。 Tetapi bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, bagi Tuhan, kita adalah lebih daripada pemenang. 可是如果我们能够饶恕那些我们能够饶恕别人的话呢，对主来说，这个就是得胜有余。 Ketika kita tidak melakukan dosa, bisa saja kita disebut seorang pemenang. 如果我们没有犯罪，我们也可以被称一个胜者。 Tetapi ketika cobaan datang, kesempatan untuk berdosa datang, tetapi kita bisa bertahan dan kita tidak jatuh di dalam cobaan itu, dan kita meminta pertolongan Tuhan dan Roh Kudus secara sungguh-sungguh, dan akhirnya kita menang melewati pencobaan itu. Kita disebut lebih daripada pemenang. 如果我们遭遇到一些的试探，我们能够胜过这些试探，圣灵帮助我们能够得胜的话，我们也是成为一个得胜有余的人。 Maka Bapak Ibu Saudara, seberat-berat apapun penderitaan dan kesulitan hidup yang kita alami sekarang, jika kita mampu bertahan dan setia kepada Tuhan dan kebenaran-kebenarannya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang tidak sebanding, yang jauh lebih mulia, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. 如果我们到这个时候面对许多的困难、许多的问题的时候，我们能够坚持，我们能够站立得住的话，我们知道我们是被称为一个得胜的人，我们能够得到上帝赐给我们的荣耀。 Nah sekarang jika kita sudah memahami apa makna kata-kata lebih daripada pemenang, maka sekarang apakah yang harus kita lakukan? 如果我们现在已经明白这个我们超越这个胜者，或者我们是得胜有余的人，我们如果明白这一句的，我们现在要怎么样的一个心态？ Di dalam realita kenyataan hidup yang kita alami, pandemi sudah lewat 2 tahun. 在我们生活当中，我们知道这个疫情已经在2年之久的这个时期。 Persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita.
在我们家庭中、我们工作中、我们在这个健康方面所遭受到的种种问题。Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan menyerah. Kita harus tetap yakin dan teguh di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan saja. 我们要做到第一点，就是我们不要放弃，我们要在主里面的信心坚固。 Yang kedua, marilah kita tetap mengasihi Tuhan kita. Kita mencari hadirat dan kehendak Tuhan setiap waktu. Kita disiplin membaca firman dan berdoa, beribadah, dan tetap melayani Dia dengan sungguh-sungguh. 第二呢，就是我们在主里面呢，我们要殷勤不断的来依靠主，我们要读神的话语，我们要每天在神面前把我们的问题完全交托给主，我们真正的依靠神。 Yang ketiga, marilah kita berusaha mengasihi sesama kita dengan lebih sungguh lagi. Mari kita lebih mengasihi orang-orang terdekat kita, keluarga kita, orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, anggota-anggota keluarga kita lainnya. 第三就是我们要更爱我们的家人、我们的父母亲、我们的另一半、我们的儿女。 Kita tetap berusaha mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. 我们也尽力的来爱我们周遭的人。 Dan yang keempat, saudara, kalau Keempat. kita disebut orang-orang lebih daripada pemenang, 如果我们是一个得胜有余的人， marilah kita berupaya sungguh-sungguh agar hidup kita tidak lagi terus jatuh di dalam dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. 就是我们的生活中，我们不要堕落在罪恶当中，我们不要行出不合神心意的一些事情来。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, biarlah di masa Lenten ini kita kembali merenungkan pengorbanannya, kasih-Nya yang besar bagi kita. 弟兄姐妹，在这一苦期的时期，让我们再次的回想主基督在我们生命当中的如此伟大的爱。 Kita tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan tersebut. 我们没有白白这样的浪费了，就是神在我们生命当中的爱。 Marilah kita hidup tidak seperti orang yang kalah dan tidak berdaya. 让我们的生活不要像一个无能为力的失败者。 Kita ini adalah orang-orang lebih daripada pemenang. 我们是得胜有余的人。 Marilah kita hidup sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan terus-menerus diperbaharui setiap hari. 让我们的生命每天都有神来改变、来更新我们。 Sehingga iman kita semakin dimurnikan dan dimurnikan. 让我们的这个信心不断的被主所纯洁、所重正， Dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama semakin dinyatakan. 我们能够更彰显出我们对主的爱和对人的爱。 Amin. Kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur di dalam Engkau, di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, kami adalah lebih daripada pemenang. 主啊，我们知道我们在主的这个救恩当中，救恩里面我们是得胜有余的人。 Sadarkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh hidup seturut dengan orang-orang yang lebih daripada pemenang itu. 主啊，求你帮助我们，让我们的生活当中，我们知道我们要活出成为一个得胜的人。 Kuatkanlah kami ya Tuhan, untuk dapat bertahan menghadapi seluruh pergumulan-pergumulan hidup yang masih harus kami alami selama kami hidup di dalam dunia ini. 主啊，求你帮助我们，让我们能够有能力、有坚固的信心来面对我们生活上的一些的问题。 Sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang memiliki iman yang tahan uji. 让我们能够成为充满信心的神的儿女，我们能够经过一些的考验。 Dan kami terus berlatih untuk mengasihi Engkau lebih lagi dan mengasihi sesama lebih lagi. 让我们能够更爱主，我们也能够更爱他人。 Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam, Roh-Mu yang kudus memampukan kami melakukannya. 求神把你的真理烙印在我们的心里面，也求圣灵帮助我们有能力来行出来。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita. 神赐福我们每个人。